Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, kita bertemu dalam kelas pertama Entrepreneurship MPU 22012. So Alhamdulillah, ini semester 2 saya mengajar entrepreneur. So semester lepas merupakan kelas pertama saya. So semester ni saya dapat 2 kelas. Jadi ada yang saya kena face to face, ada yang saya non face to face. Jadi sebab saya ajar 2 sesi, dua set, ada yang SEM 3, ada yang 2 SEM, ada yang SEM 3, ada yang SEM 4. So SEM 4 hadir di poli dan SEM 3 duduk rumah secara online. So kita buat banyak cara lah semester ni mengajar. So platform yang saya gunakan adalah YouTube. So banyak cara. So kita akan jumpa macam-macam cara. Tapi untuk first class ni saya rekod dan masukkan dalam YouTube channel saya. So dekat situ anda dapat lihat slide yang pertama, nama saya Muhammad Zaihan bin Hamzah, ataupun orang panggil Cik Am. Handphone saya 0196617050. Alhamdulillah kita dah buat WhatsApp group. So saya akan terangkan kat sana. So, kita boleh berkomunikasi dalam melalui WhatsApp group. YouTube channel saya Cik Am Channel dan juga FB saya Muhammad Zaihan bin Hamzah. So clear jangan ada salah tulis nama saya. Simple, nama saya Muhammad Zaihan bin Hamzah. Okey, tanpa buang masa, kita terus kepada slide kita yang pertama. Untuk entrepreneur ni 2 kredit sahaja. Kita ada lecture 14 jam, tutorial 28 jam. So nanti bahagi 40 dapatlah 2. Dia tak ada syarat apa-apa. Dia tak ada anda kena lulus tekno elektrik, anda masuk usahawanan, tak ada. So anda memang syarat untuk entrepreneur tak ada. Masuk aje. Okey, dalam slide saya ada bagi kepada 2 bahasa. Ada satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. So mereka yang mungkin tak fasih bahasa Melayu boleh tengok bahasa Inggeris kan. Tak kisah, mana-mana boleh. Saya nak memudahkan kerja saya. Okey, sinopsis kursus keusahawanan, dia memberi tumpuan kepada asas-asas dan konsep keusahawanan untuk menanamkan nilai dan minat pelajar untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya. Kursus ini dapat membantu pelajar untuk memulakan idea keusahawanan yang kreatif dan inovatif. So keusahawanan ni dia inovasi, kreatif. Dia berbeza dengan peniaga. So itulah bezanya peniaga dan keusahawan. Usahawan ni dia kreatif. Kalau anda tengok mereka di luar sana, usahawan ada tak awak tengok hari-hari dia akan macam-macam cara mereka nak memviralkan produk mereka. Macam-macam cara. Viral yang jahat lah, viral yang baik lah, macam-macam cara. Tapi yang penting objektif dia, benda tu popular. Macam-macam kaedah, macam-macam cara kan. Ini juga menekankan penyusunan kerangka rancangan perniagaan melalui Canvas Model Perniagaan, BMC, Business Model Canvas. Ini memang popular. Kalau kita sebut keusahawanan, sebelum kita starting nak berniaga apa, kebiasaannya benda yang pertama yang perlu anda buat adalah BMC. So anda akan dengar, apa benda lah Cik Zahab ni, BMC. Benda ni anda akan belajar nanti, insyaAllah. Saya akan terangkan dalam video-video akan datang, ataupun kita akan buat kelas Zoom, dan banyak cara, banyak platform sekarang ni. Dulu ada satu, sekarang dah macam-macam cara. InsyaAllah kita akan bertemu nanti kelas lain-lain pula kan. Untuk hari ni kita hanya sebut pasal course outline saja. So apa yang akan belajar semester ni. Okay, clear anda punya sinopsis khusus anda. Okay, bila sebut e-tech, benda-benda ni sangat penting, menakutkan. Dengar apa PLO, PO, kadang saya sendiri pun gerun kan. Kadang-kadang kita tak berapa hafal benda ni. Tapi kita share. So bila anda memasuki program di Politeknik, sebab tu dia tulis tu PO, Program Educational Objective. So objektif program ni apa? Selepas kita graduate, anda apa yang sepatutnya berlaku. So kita ada 4 PO 01, 02, 03, 04. So ada bahasa Melayu juga kat sini. Okay. Anda merupakan kita sebut practicing technician. Juruternik praktik. Tak tahu betul tak betul dalam bahasa Melayu ni. Juruternik praktik dalam bidang berkaitan kejuruteraan elektrik. Dan nama duduk poli kan. Politeknik kan belajar teknikal. Anda pun dalam kursus DET, Diploma Electrical. Confirm anda kena pandai kerja-kerja electrical ni kan. Takkanlah anda tak tahu kan. Macam kelakar kalau orang kata buat wiring tak tahu nanti. Alamak kan. Segan saya pula nanti kan. Okay, PO2 menyumbang kepada masyarakat dengan penuh profesional, beretika dan bertanggungjawab. So bila kita dah jadi juruteknik praktik ni,
kita kena kembali kepada asas dia. Benda baik kan. Bila orang kata buat baik, orang sayang kan, ramai sayang kan. Itu apa sebab apa arwah abang punya buat baik, ramai sayang, orang sayang. So dia berkaitan dengan benda tu lah. Beretika, benda baik lah, bertanggungjawab benda yang baik. Jangan kau dah buat wiring tak apa-apa, lepas tu bila orang call kau tak angkat kan, masalah. Itu semua masalah ni. Lepas tu PO3 terlibat dalam aktiviti yang menerangkan pengetahuan kejuruteraan dan kemahiran teknikal. Tak ada benda lain. Pengetahuan teknikal, praktikal. Itu benda yang biasa. PO4 terlibat dalam aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan dan kemajuan kerjaya. So kita takkan nak duduk macam tu je kan. Takkan nak jadi technician je kan. Nak jadi jurutera pula. So nak jurutera, kenapa? Kena belajar lah. So dia kalau kita tengokkan objektif pendidikan program ni, dia tak state anda duduk macam tu je. Anda kena berubah. Jadi orang lebih mantap, lebih baik, lebih kaya dan berjaya, kaya dunia dan akhirat. Kaya raya kan. Kan. Pernah dengar statement apa? Biar tak handsome tapi kaya kan. Tu sekarang benda yang mantap tu. Tak handsome tak apa. Janji kaya. Kaya dan berjaya. Lepas tu berjaya dunia dan akhirat yang paling penting kan. Kita nak kerja apa lagi kan? Dunia dan akhirat. Dah kaya raya, dah tolong orang masuk syurga, alhamdulillah. Okey, kita punya course learning outcome. Yang tadi adalah, saya patah balik itu adalah program education objective, PO kita. Apa yang anda dapat nanti selepas anda dah ambil diploma ni, program dekat poli ni, yang benda dia. Ada 4 tu, ingat 4. Saya pun ingat ada 4 tu. Okey, CLO. Barulah kita pergi kepada kursus kita. Ni fokus sikit kepada kursus kita. So ada bahasa Melayu juga. So ada 3 CLO kita. Yang pertama, mengemukakan cadangan nilai ideal keusahawanan melalui BMC. BMC lagi. Apa lagi BMC lagi? So BMC lagi. So bila kita nak start business, kita kena buat dulu macam benda tu berlaku di atas paper dulu. So kita nampak kemungkinan yang akan berlaku dan kita akan selesaikan pada masa tu. Ini pandangan saya. Kalau mungkin ada yang salah, maafkan saya. Ini pandangan saya. BMC ni memang penting. Sebelum anda nak buka bisnes, kita discuss, orang kata brainstorming dulu. Okey, projek ni boleh pergi tak? Sejauh mana boleh pergi? Ada masalah tak? Macam mana sumber kewangan kita, dana kita? Pada BMC tu kita akan discuss. Tak ada masalah. Kita bergaduh dalam BMC tu. Kalau benda-benda dah bergaduh, selesai, kita nampak boleh pergi jauh, silakan. Okay, yang kedua, mengembangkan rancangan perniagaan yang layak dan mengatur objektif perniagaan mengikut keutamaan. So kita ada objektif berniaga. Takkan berniaga tapi tak kaya. Buat apa kan? Berniaga mesti kaya raya. Tak handsome tak apa, yang penting kaya. Betul tak? Dia mesti kena ada KPI, objektif kita. Kita katalah, okey, mula perniagaan ni kita nak kena ada 2 kereta. Macam contohnya kita nak berniaga aircon. Kita ada 2 kumpulan, kita kena ada 2 van. So, tahun ketiga kita kena ada 3 van, kita ada 3 grup, 10 grup. Wah, memang kaya babe. Tak handsome tak apa, yang penting kaya. Betul tak? Bila kita sebut keusahawanan, betul tak? Apa yang kita kejar? Duit kan? Betul tak? Okey, yang terakhir, mengatur perniagaan dalam talian di platform pemasaran media sosial. Confirm. Kita nak berniaga ni, marketing paling penting. Instagram, FB sangat-sangat penting. So anda akan belajar FB, anda akan belajar Instagram dalam subjek keusahawanan ni. Tapi kelas dengan saya special sikit, ada tambahan YouTube. Kenapa ada YouTube pula ni? Cik Zamri mana-mandai pula. Saya dah pergi kursus MDEC. Saya dah melalui 3 ujian besar. Dan alhamdulillah saya lulus. Kalau ikut-ikut kan saya dah ada diploma digital marketing. Dah ada diploma tu. So saya ada 2 diploma akhirnya. Satu diploma Politeknik Ungkoma, diploma elektronik perhubungan. Satu lagi saya ada diploma digital marketing yang di-recognize by overseas lagi. Yang saya ambil dengan MDEC. Terima kasih MDEC. Sebab MDEC ni memang bila cerita digital, MDEC. Terima kasih sifu saya juga. Okey, saya dah melalut sikit. So memang pemasaran media sosial sangat penting. Benda nak viral babe. Kenapa? Karipak viral, donat viral, ais krim viral, awasan tak? Semua viral. YB viral je. Memang sekarang punya konsep. Kalau anda nak buat YouTube channel pun, kalau tak viral YouTube anda, memang berat. Memang sangat berat. So jangan lupa subscribe channel saya, Cik Am. Sempat promosi. So itu adalah 3 CLO untuk subjek ni. So sangat penting. Kalau kita tengok sebelah kanan tu ada PLO 10, PLO 11, PLO 11 lagi. Banyak dia punya perincian dia kan. Ni memang kalau nak menyelam tu sama-sama. Kalau alhamdulillah timbul. Kalau tenggelam, tak tolong orang lain.
So saya fokus kepada CLO tu lah. So ada 3 benda Kena anda ingat BMC anda kena ingat objektif KPI anda dan juga media sosial. Simple. Okey, seterusnya. Okey, kita nak belajar apa semasa ni, kena tahu juga kan. Apa benda nak belajar semasa ni usahawan? Niaga je ke? Okey, sebelum niaga kita kena tahu teori. Introduction of keusahawanan tu sendiri. So kita ada 14 minggu. So minggu pertama apa yang Cik Zam nak bebel kan? Ni dah minggu pertama Cik Zam MC lagi kan. Ni cara kita buat kelas ni sekarang ni. Okey, minggu pertama kita akan discuss pasal konsep dan teori, kompetensi, lepas tu pasal society development. Itu dalam minggu pertama. 3 jam macam mana nak bebel 3 jam? Tak, pelan-pelan kayu. Dalam minggu kedua kita akan cerita pasal profesional dengan social responsibility. Benda ni penting. Etika kita tu. Niaga ni kena betul. Jangan produk tak apa-apa, kau punya claim, overclaim macam sekarang. Produk sampah overclaim. Nak buat macam mana babe? Nak macam mana? Orang percaya pula tu? Jangan salahkan saya. Saya cerita kebenaran. Okey, itu bab pertama, introduction, intro, konsep. Apa itu usahawan? Kan kita tahu. Okey, kedua, entrepreneur idea, creativity dan inovasi. Nampak tu, yang paling penting BMC. Ada kat BMC kat situ tu. BMC. Kita sebut business model canvas. Apa BMC So BMC nanti kita sembang. Banyak video-video dekat YouTube, tak ada masalah. Nanti kita cerita macam mana nak buat. So dia ada kotak-kotak tu, nanti kita cerita macam mana. Yang penting anda kena tahu bab pertama teori, bab kedua BMC. Ada lagi lah macam-macam, tapi kita pergi yang fokus yang detail. Okey, bab ketiga. Dah tahu teori, dah tahu nak berniaga apa. Kena daftar SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, confirm. Kau berniaga tak bayar cukai, siapa marah? Kerajaan kan. Bila kerajaan ada duit, kerajaan kaya boleh tolong orang di bawah-bawah tu. Itu penting SSM. So kita akan cerita macam mana buat pendaftaran. Kita akan ceritalah benda-benda tu dalam bab yang ketiga. Okey, bab keempat, small business management dan planning. So ini guideline lah. Kita punya business tu kadang-kadang macam mana dia punya human resource. Biasanya kita nak buat, kita panggil dia kita punya profile company tu, apa yang nak masukkan. Ni bagi saya berkaitan dengan bab keempat lah, lebih kepada bab keempat lah. So kita kena tahu tugas-tugas pengurusi, top management, orang bawah kita punya objektif KPI, ada mungkin kita akan masukkan lah. So lebih banyak, lebih hebat orang percaya dengan kita. Kalau kita nak cari penyumbang dana, kita macam mana kita nak meyakinkan kita punya pelabur. Ini melalui profile company lah. Tip-top ke tak tip-top, penting. Dan kelima, ni saya cakap tadi, social media marketing. Okey, kenapa? FB page, Instagram. Okey, dengan Cik Zam special ada YouTube. Ada. Kenapa saya mention YouTube? Dalam MDEC memang ada syllabus YouTube. Saya masukkan. Dalam syllabus poli tak ada, saya masukkan. Okey, penting, sama-sama penting, sama-sama up. Zaman anda punya zaman sekarang ni, saya perasan memang anda suka Instagram. Instagram tak ada masalah, tip-top, memang insya-Allah tak ada masalah. Tapi FB page, FB page saya tengok kurang. Generasi yang sekarang ni kurang, saya tak tahu. Tapi bukan saya cakap kosong. Memang daripada kelas-kelas saya bersama MDEC, boleh saya guna kata MDEC, kelas-kelas bersama MDEC pun memang sifu-sifu cakap memang FB page memang kurang. Tapi dia macam ni lah, simple. Kita dalam dunia ni dia ramai manusia. So dia ada kategori dia ada dia punya, kita panggil target kita. Okey, mungkin generasi tua macam saya ni, dia pergi FB. Apa masalah pergi FB? Mungkin generasi awak pergi AIG. So kita tak kata benda tu outdated, tapi dia ada dia punya target dia. So kita kena main semua. Ada orang suka tengok YouTube. Kadang-kadang kata hari ni saya beli handphone. Tak faham lah kenapa nak pergi tengok review daripada YouTube. Sebab tu saya kata YouTube tu sangat penting. So anda yang masuk kelas saya, kau tak boleh lari. YouTube sangat penting. Adalah benda yang saya discuss sekejap lagi. Okey, itu apa yang anda belajar semasa ni. Ada 5 topik. Simple. Dengan saya simple. Kita buat dia simple saja, tak payah pening-pening. Nak berniaga, nak jadi usahawan ni nak buat apa? Nak kaya kan? Tak handsome tak apa, yang penting kaya. Okey, ini kita punya tutorial. Tutorial kita nak buat apa benda lah kan. Kita nak discuss kan. Kita discuss lah nanti. Tapi saya tak nak cerita pasal yang lebih discuss tu. Kita tengok punya assessment kita. Product pitching. So product pitching cara di BMC. Macam mana tu kita nak buat tu Ada yang online, cara belajar online nanti kita fikirkan lah sama-sama. Product pitching BMC.
Kita buat MC. So untuk kelas pertama ni pakai YouTube, nanti kita akan pakai Zooming. Zooming tu kita boleh berbincang dalam kelas, dalam sesi Zooming tu ke atau yang lain-lain nanti. So product pitching biasa kita berkaitan dengan BMC. Business model Canva, macam mana kita nak tengok kita punya perniagaan kita ni apa masalah, hala tuju dan sebagainya. Ada banyak kotak-kotak dalam tu, nanti kita akan ceritalah. Kan? Okay, lepas tu business plan presentation, profile company. Saya lebih fokus pada profile company. Di masa kalau dia tulis ini presentation, so anda kena present. So di BMC tadi kena present, business plan presentation juga, dan termasuk kena buat report. Kena buat report, penting sangat, itu bukti kena buat report. Okay, yang terakhir ada assessment online business report. Okay, macam mana saya nak buat assessment Okay, anda dah setting BMC, anda dah fikir hari ni saya nak meniaga dodol je. Okay, nak meniaga dodol. Okay, anda kena buat FB page pasal dodol viral. Anda kena buat Instagram pasal dodol viral juga. So kat situlah saya akan tengok. Syarat saya, anda kena dapat 100 follower, 100 like dan sebagainya. Yang penting nilai dia mesti 100. Tak dapat 100, tak dapat A. Okey, tak dapat 100, tak dapat A. FB anda dah buat yang terbaik, yang atas tu, di hujungnya FB page kena dapat 100 like. IG pun kena dapat 100. YouTube anda punya video nanti pun kena dapat 100. Maksudnya online business report ni ada 3. FB page punya report. So apa yang anda meniaga nanti, anda kena masukkan dalam tu sebagai konten anda, dan juga IG masuk. So apa yang ada dalam FB page sebenarnya ada juga dalam IG. Benda yang sama je, tapi dua benda yang berbeza kan. Benda yang sama tapi platform yang lain. Okey, untuk YouTube saya cerita sikit. Untuk YouTube anda kena review produk makanan, street food. Sekarang hashtag street food kan. Okey, Politek di Port Dickson ni banyak kan orang meniaga kan. Orang meniaga kecil-kecil kan. Tak kisah si lemak, makcik Minah ke, tak kisah. Yang penting anda review. Anda pergi sana, sembang-sembang dengan makcik tu, tanya apa khabar, bisnes macam mana, okey tak kan. Betul beli kat sana, makan kat sana. Oh, makcik punya masakan sedap, sambal makcik ni memang tip top. Kasih up sikit. Kita promosi. So benda tu akan saya ambil, anda akan bagi saya akan masuk dalam channel saya, Cik Am channel tadi. So anda kena tengok, anda kena promosi juga video anda tu supaya anda punya view tu meningkat. View pada channel view pada video anda tu meningkat. Kenapa? Di akhir semester nanti, mereka yang mencapai view terbanyak, saya akan bagi RM100. Satu ada masyarakat bagi RM100? Tak ada kan. Saya bagi anda 1 kumpulan 100, bukan seorang 100 kan, seorang 100 masak. 1 kumpulan RM100 berserta dengan sijil kejayaan anda mencapai kejayaan tu. 100 satu kumpulan dan juga sijil kejayaan. So semester lepas dah ada satu kumpulan yang mendapat 100, alhamdulillah. Tapi saya tak bagi lagi sebab apa? PKP kan. Jadi insya-Allah saya akan bagi mereka nantilah. Itu pasal YouTube. Ini dia kita punya pemarkahan. Product pitching kita BMC tadi 35% bang. Lepas tu business plan presentation, profile company tadi 30 markah. Lepas tu online business report, FB page, Instagram, YouTube 35, total 100. Nak A, kau follow the flow. Tak handsome tak apa, yang penting kaya. Okey, ni kita punya SLT. SLT tu apa benda? Ada F2F, NF2F. Kena tahulah tu kan. Mana tahu editor e-tech tanya apa dia F2F, dah tak tahu, dah pening tak tahu kan. Okey, itulah face to face dengan non face to face. Okey, NF2F 14 jam, tutorial NF2F 28. Lepas tu NF2F 38. Total SLT anda 80 bahagi 4 dapat 2. Itu 2 kredit tu. Macam mana dapat 2 kredit? Macam tu lah, berdasarkan SLT. So benda ni jangan fikirlah, anda tahu je. Yang ni adalah orang-orang lain fikir. Ni pihak-pihak pengurusan Politeknik fikir. Just anda tahu je kenapa, macam mana dapat 2 kredit kan cik. Daripada situlah, daripada SLT tu. Okey, saya akan share cara review pemarkahan saya semasa lepas. Bebel je kan, macam mana saya review. Tapi semasa lepas saya nak beritahu sikit rahsia lah. Pelajar saya semua dapat A. Ada mereka yang tak dapat A. Ada yang tak dapat A ke cik? Semua dapat A. Apa pasal semua dapat A pula cik? Cik ni baik sangat ke? Tak ada. Ada sebab dia. Okey, saya akan share dengan anda kejap lagi. Saya tunggu kejap Tunggu kejap. Kejap Saya kena buka WhatsApp. Okey, status MPU Disember 2019. Ini dia pemarkahan saya semasa lepas. Macam mana budak-budak saya dapat A ada sebab dia, bukan suka-suka je. Bukan suka-suka. Okey,
Jom kita tengok kejap. Okey, ni saya boleh buat dalam bentuk Excel. Okey, semasa lepas saya ada 10 group. So saya ada 10 FB page, bukan saya lah. Kelas saya ada 10 FB page, 10 IG dan juga 10 video YouTube. Okey, ada 10 kumpulan Okey, ada yang jual Vietnam Popiah. Jangan lupa anda kena berniaga. Kena fikir apa yang nak berniaga. So saya bagi idea. Yang semasa lepas berniaga Vietnam Popiah, baju, lanyard, meatball, hot dog, ice cream, spaghetti, coklat cair, roti sandwich dan cookies. Macam-macam 10 produk yang dijual. Kita tengok pemarkahan diorang Kita tengok yang first. Okey, kumpulan pertama Vietnam Popiah. Ada awet ni, kumpulan ni awet cun-cun. Ada Ainin, Atika, Afika, Noradila. So dia berniaga Vietnam Popiah. Sedap, saya dah beli. Saya memang support. Awak jual, saya beli, jangan risau. Okey, follower dia semasa lepas saya set 50 orang. First class, biasalah first class kan. So alhamdulillah, macam saya cakap tadi, IG tak ada masalah, 104 orang terbaik. Saya target 50, dapat 100, tercapai. KPI pertama capai. Okey, FB page saja. Macam saya cakap lah, FB page saya tak faham kenapa 37 je. Kenapa cik dia orang tak boleh nak follow cik? Kenapa dia orang tak ada FB? Saya pun macam lah, tak ada FB. Kawan-kawan dia semua tak ada FB. So ada daripada 104 orang tu 37 orang je ada FB. Awak rasa? Tak boleh lah. Macam mana? So dia buat review di Sate Rizky Batu 4. Okey, 320 view. Okey lah, mencapai 100, minimum 100 Lagi bagus dapat 100, dapat sijil. Saya je bagi, orang lain tak bagi. Kelas saya Okey, YouTube dia dapat 300 view dengan tercapai lah KPI yang saya set. Okey, BMC present tadi kan. Dia dah present depan saya, dia buat dalam kertas majung, present ramai-ramai semua dengar, terbaik. Okey, semasa lepas kita ada 3 kali berniaga. Usahawan kan takkan duduk kat rumah aje kan. Kena berniaga, kena panggil kawan-kawan awak kan. Tu beli. So kita berniaga 3 kali. Pada 4 Februari 2020, alhamdulillah terbaik. Berniaga laku keras orang cakap kan. Dan juga pada 18 Februari dia tak boleh berniaga. Alamak. Sebagai pesyarah yang baik hati, takkan saya nak gagalkan dia. Kenapa dia tak boleh berniaga? Sebab dia buat Vietnam roll tu, dia bukan pakai kulit popiah tau. Dia kena ada special. Jadi dia dah pergi dekat sini tak ada, Family Mart tak ada, dia dah pergi sini tak ada. So saya maafkan lah dia. Kita faham memang benda ni bukan nak buat seminggu, dia kena buat besok nak berniaga, petang kang malam kang buat. Jadi kita faham lah stok tak ada. Okey, dan pada 10 Mac tu kita ada buat perniagaan yang besar-besar. Maksudnya melibatkan ramai kelas. Tak silap saya, ramai semua jabatan berniaga pada 10 Mac tu. Jadi dia pun berniaga. So berniaga memang satu hari tu berniaga, sehari suntuk. Kalau 4 Februari, 18 Februari kita berniaga 2 jam je. Kelas saya 2 jam, so dia berniaga 2 jam je sampai habis, settle. Tapi 10 Mac tu dari pagi sampai petang. So daripada kerja pada 10 Mac tu cover lah yang kekurangan pada 18 Februari tu. Lepas tu business plan dihantar, yang saya kat report tadi, present dah kena hantar report. So result dia saya bagi A. Okey, walaupun follower FB page tidak capai 50 orang, tetapi pelajar masih mendapat A. Ini kerana tugasan lain dijalankan dengan terbaik. Ini contoh kumpulan pertama. Kita pergi yang tip top sikit lah. Okey, kita pergi kumpulan keempat. Syarafana, Syahidan, Nordiana dan Faizul. Meatball, santuy. Dia punya trademark santuy. Okey, dia punya FB dia. Bukan, IG dia 131. Mantap kan? Lebih 100. Target 50. FB dia santuy ni 115 orang. Terbaik. Cendol gula anau 1185 orang. Ini bagi saya video kata champion. First video dalam channel saya dan saya mendapat 1000 view. Baik lah tu kan. Kita bukannya popular mana pun. Dapat 1000 pada first video, memang terbaik untuk 4-5 hari. Mantap lah kan. So dia dah settle YouTube, dapat 1000 lebih. Dia dah buat present BMC juga dalam kelas. Alhamdulillah terbaik. Okey, dia berniaga pada 4 bulan dengan terbaik. Dia berniaga pada 18 bulan dengan baik. Tapi pada 10 Mac dia tak berniaga. Apa hal pula? Apa pasal pula dia tak berniaga kan? Okey, kan saya cakap tadi, pada 10 Mac tadi kita ada buat event besar. Jadi memandangkan mereka ni antara yang saya kata terkehadapan, yang mantap sangat. So saya pilih mereka untuk menyertai pertandingan BMC. So saya dah ajar itu BMC, so dia kena present balik BMC dengan pada masa kejadian tu lah. So tak menang lah kan, tapi kita faham kenapa tak menang. So semasa ni kalau ada lagi kita try.
So dia dah hantar report business plan dan dia dapat A secara flying colours. So yang biru-biru ni, kalau awak perasan, biru-biru ni mendapat A dengan flying colours. Maksudnya saya bagi A dengan hati yang tenang, sambil tidur boleh bagi A, sebab dia buat semua sekali dengan keadaan perfect. Itu pandangan saya. Kalau orang lain, pandangan lain, cara lain, cara mereka. Jangan samakan. Saya lain, mereka lain. Kena hormat setiap orang. Setiap orang ada pandangan yang berbeza-beza. Okey, yang kebanyakan yang ada note dekat tepi ni, ni okey, tak ada masalah besar pun. Kenapa? FB page mereka kurang 50. Macam saya cakap tadi, budak-budak sekarang ni, budak-budak tak minat FB. Saya tak faham kenapa. Dapat 37, 4 pun ada. Aduh mak, kawan dia ramai-ramai, satu rumah 4 orang yang ada FB, lain tak ada. Lepas tu 14 orang, 13 orang, 38 orang, 19 orang. Nampak? FB memang bermasalah. Okey, tapi untuk anda semesta ni, cuti dah lama kan, PKP 4 bulan, berapa bulan, lepas tu tak datang kelas, belajar online lagi, duduk online kan. Dah boleh fikir-fikir kan lah nak berniaga apa. Dah boleh buat FB page awal-awal, tak ada masalah. Kau bincang elok-elok, kita set lah nanti 1 kumpulan 3 orang, 4 orang, nanti kita buat kelas yang lain, kita discuss pasal tu. 1 kumpulan 3 orang ke 4 orang, buat awal-awal. Kau kan duduk depan komputer hari-hari, jadi cari kau punya follower lah cepat-cepat sikit supaya dapat yang penting 100. Dah buat yang terbaik, tugasan pertama dah buat lagi tu, dah like page, dah subscribe saya punya channel, dah komen dan sebagainya, dah mantap, saya bagi markah, dah bagi markah 100. Tugasan 2 100, tugasan 3 100 lah kan. Lepas tu bila tiba FB page kau dapat 3 orang je, minus je lah. FB page 100, IG 100, YouTube 100 view minimum. Senyum je bagi kau So simple kan. Buatlah benda ni happy jangan risau. Kau buat, follow the flow. Tak handsome tak apa, yang penting kaya. So ada 10 kumpulan lah. 10 kumpulan. Tapi isu dia memang saya tak nafikan lah pada FB page tu. Semasa lepas saya target 50 je. First class mengajar kan. Memang dah pergi kursus MDEC banyak. Banyak kursus MDEC lah saya pergi. Terima kasih MDEC. Memang kursus terbaik lah. Memang dengan sifu-sifu yang mantap. Pergi ke MDEC, pergi ke laman web MDEC. Kalau ada kursus yang free tu pergi. Free babe. Tak bayar. Kerajaan banyak duit. Kerajaan bagi duit pada MDEC habiskan duit tu melalui kursus. Pergilah. Alhamdulillah memang sangat-sangat terbaik. Saya recommendation 100% mantap. Okey, ni ni saya review pemarkahan saya. Inilah cara pemarkahan saya semasa lepas. Ada IG, ada FB page, ada YouTube, ada BMC, 3 kali berniaga. Semasa ni kita tak tahu macam mana. Tapi yang penting kita lalu kelas dulu, sebab anda akan jumpa saya bulan 10 kan. Itu kelas yang semester 3. Semester 4 akan jumpa saya hari-hari kan, setiap minggu kan. Lain lah, mungkin ada cara yang berbeza, pendekatan ada berbeza, tapi benda yang sama juga. Maksudnya pendekatan beza, SEM 3 lain, SEM 4 lain, tapi mungkin platform pembelajaran saya ada 2 cara. Saya YouTube pun saya akan jalan, Zoom pun jalan, ataupun face to face pun akan jalan. So saya akan jalan semua. Semasa ni kita campur semua kan. Mengajar ni benda yang happy, tak ada masalah. Okey, itu cara saya pemarkahan saya semasa lepas, Disember 2019. Okey, last but not least, ada quiz. Budak-budak saya ada quiz, jangan lupa. Kan, bila saya dah upload dalam YouTube channel, quiz dia simple. Untuk keusahawanan ada 3 pemarkahan. Betul tak? Ada 3 tadi kan? So, setiap satu tu ada yang berapa persen. So, soalan dia, apa jenis apa jenis cara pemarkahan untuk subjek keusahawanan? Contoh jawapan. Quiz 30%, ujian 20%, amali 60%. Itu lah tadi awak kena tulis kat situ. So sebelum nak tulis nanti macam mana quiz dia. Tulis pada komen tu nama, nombor matrik, dan juga 3 jawapan tadi pada ruangan komen di YouTube channel saya. Boleh? Simple kan? Follow the flow. So maafkan saya kalau kesilapan mana-mana. Rasa macam pelik kat cakap seorang-seorang ni kan. Memang macam ni lah nampaknya semasa ni. Tapi menarik je kan. Bila dah buat YouTube ni, rasa benda dia biasa, tak ada masalah. Kata handsome tak handsome tak apa, yang penting kaya. So kita akan berjumpa lagi dalam kelas-kelas yang akan datang. Maafkan saya, jangan lupa quiz. Kena hantar. Yang penting like video saya ni, komen sikit, settle, tak ada masalah. Pelajar saya ada ramai ni, ada hampir dekat 70-80 orang ni.
Komen-komen video ni kena dapat 70-80 like selamba. Okey, saya akan cek satu-satu ni. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Cik Am, komen, share dengan like.